Jawab. Dah start lah. Tunggu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ni grup 1 akan mengutarakan pasal agama dan kepercayaan bawah tajuk penunggang agama ibarat barah kepada umat Islam. Ini adalah carta skop pembagian tugas. Saya Akid Ajaz menjadikan slide. Hidayat Ismawan membuat uraian ulasan. Aiman Syukri membuat citation dan mencari gambar untuk cari gambar dan citation. Untuk Zairul dan Haziq mencari maklumat untuk kami punya presentation. Okey. Untuk kandungan pembentangan adalah kita akan bercakap tentang latar belakang isu, kemudian pandangan individu terhadap isu penunggang agama. Yang ketiga adalah nilai-nilai murni yang boleh kita dapat daripada isu semasa tersebut. Yang keempat adalah cadangan penambahbaikan untuk mengelakkan umat Islam di Malaysia menjadi seorang penunggang agama untuk diri mereka sendirilah. Yang kelima adalah sumber rujukan yang kami dapat untuk pembentangan kali ini. Okey, yang pertama adalah penunggang agama. Definisi adalah menggunakan agama untuk meraih keuntungan atas sesuatu yang diusahakan. Sebagai contoh macam ada orang berniaga tapi dia menggunakan agama sebagai macam ayat Al-Quran, menggunakan air yang dibacakan Yasin dan sebagainya untuk meraih keuntungan lah. So itu antara salah satu jenis ataupun contoh yang boleh dikategorikan sebagai penunggang agama. Kemudian latar belakang isu penunggang agama adalah yang pertama digunakan dalam perniagaan, yang itu untuk meraih keuntungan. Macam yang saya cakap tadi adalah setengah orang menggunakan perniagaan untuk dapat benefit dia, dapat keuntungan dari situ. Yang kedua adalah untuk menggunakan agama untuk menarik masyarakat menggunakan ayat-ayat Al-Quran. Jadi itu antara salah satu contoh penunggang agama lah. Yang ketiga adalah gunakan image sebagai seorang alim agama, iaitu macam yang kita tengok program da'i dan sebagainya. Mereka keluaran daripada program tersebut banyak timbulkan isu-isu yang agak panas dan hasilnya agak teruk. Dan keempat, berpura-pura dan tiada penghayatan untuk agama Islam. Ini adalah kata-kata daripada Mufti Pahang, iaitu Datuk Seri Dr. Abdul Rahman Osman. Dia bercakap mereka yang terbabit dalam penunggang agama ini adalah boleh diambil tindakan mengikut undang jenayah kerana menipu. Ketika ni diambil daripada tahun 2019. Yang seterusnya adalah artikel daripada Mufti Wilayah Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Dia menyebut tentang nas dalil daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Nabi Muhammad SAW sabda sebanyak 3 kali, yang maksud musnahlah golongan yang melampau. Maksudnya orang-orang yang menggunakan agama sebagai untuk mendapat keuntungan dan kelebihan untuk diri sendiri adalah golongan yang melampau lah, sebab golongan agama. Jadi yang seterusnya adalah pandangan individu terhadap isu penunggang agama. Untuk diri saya berpendapat yang isu penunggang agama ni semakin kerap berlaku. Jadi perlulah untuk kita semua orang Malaysia dan umat Islam untuk menghayati ataupun memahamkan agama lebih untuk mengelakkan diri daripada terjebak dalam aktiviti penunggang agama ni. Maksudnya hidayah. Okey. Pada pandangan saya, yang pertama, diorang ni gunakan agama untuk keuntungan. Keuntungan ni kita boleh explore banyak lagi. Maksudnya keuntungannya ada banyak aspek yang boleh kita huraikan. First, macam
gunakan agama untuk dapat prosperity dunia. Yang kedua, jual agama untuk dapatkan duit. Yang kedua tu, cermatkan kesucian Islam. Maksudnya macam orang bukan Islam akan tengok Islam ni baik ke tak. Macam dulu ada, bukan dulu, sampai sekarang pun ada orang anti-Islam. Anti Islam ni buat jahat. Kita sebagai Islam kenalah buat baik pada diorang. Jangan ignore diorang, jangan abaikan diorang. Sentiasa buat baik walaupun dia bukan Islam. So dekat situ tak adalah diorang anggap Islam ni buruk. Seterusnya Haziq termadi untuk bagi pendapat. Okay, pada pendapat saya pula, yang pertama adalah menyalahgunakan nas Al-Quran. Sebagai contoh, penunggang agama ni dia selalu menyalahgunakan nas Al-Quran untuk kebaikan diri sendiri dan bukannya untuk agama Islam yang suci. Selain tu, dia juga, penunggang agama ni juga dia suka berpura-pura untuk menarik perhatian masyarakat. Sebagai contoh, dia akan menggunakan nas Al-Quran ni lah untuk berpura-pura menarik perhatian yang menampakkan diri dia baik, sedangkan dia adalah seorang penunggang agama dan mencemarkan nama agama di mata orang bukan Islam. Okey, sahaja pendapat saya seterusnya. Okey, bagi pandangan saya, memperdaya masyarakat untuk berniaga Islam, memang kita afdal untuk menyokong produk buatan orang Islam yang baru nak naik dalam perniagaan. Tapi itu bukan alasan untuk kita tidak berlaku profesional. Kita sebagai Muslim, kita seharusnya menawarkan produk dan perkhidmatan yang berkualiti, bukannya yang tidak berkualiti. Jadi sebagai contoh, air mineral yang memangnya tiada beza dengan mana-mana air mineral dari segi kualiti, isi kandungan atau punca airnya didakwa lebih tinggi makamnya hanya kerana ia mempunyai jenama seperti jenama yang macam kita biasa dengar, biasa-biasa yang ada ala-ala Arab sikit, sebenarnya dia lebih Islamik. Sepatutnya kita tak perlu guna pun alasan sebegitu untuk agama kita. Okey, yang seterusnya akan membuatkan masyarakat bukan Muslim pandang rendah pada Islam. Dengan kalau kita guna agama sebagai alasan, masyarakat yang bukan Islam juga akan anggap agama kita ni macam lebih mudah untuk memperdaya orang lain. Okey, itu saja daripada saya. Terima kasih. Okey, bagi pendapat saya, mengambil kesempatan ke atas kebaikan orang lain. Hal ini kerana kalau kita dah menunggang agama, kita akan berasa untuk keuntungan ke atas diri kita. Jadi kita akan secara tidak langsung akan mengambil kesempatan ke atas kebaikan orang lain yang ikhlas untuk menolong kita, tapi kita mengambil kesempatan. Jadi amatlah tidak baik kesan kepada menunggang agama ini. Seterusnya, tiada sebarang manfaat daripada menggunakan agama untuk meraih keuntungan. Adalah kerana kita akan mendapat dosa daripada menunggang agama dan bukan pahala. Jadi sebuah dosa itu adalah bukan manfaat. Jadi betul lah tiada sebarang manfaat.
daripada benda agama. Itu saja daripada saya. Saya serahkan kepada presenter. Seterusnya adalah untuk nilai bunyi. Untuk nilai bunyi mungkin kita boleh bagi kepada Haziq ataupun Aiman untuk terangkan. Aiman dulu. Okey, untuk Silakan, Aiman. nilai bunyi yang pertama adalah ikhlas. Okey, kita perlu melakukan satu pekerjaan dengan ikhlas supaya setiap apa yang kita lakukan itu akan diredai oleh Allah dan kerja kita akan lebih mudah. Contohnya apabila kita buat perkara sesuatu yang ikhlas, setiap pekerjaan tu akan jadi kita akan buat lebih mudah dan senang sebab kita ikhlas untuk buat dia dan kita suka untuk membuat sesuatu pekerjaan tu. Seterusnya berbudi pekerti. Kita hendaklah berbuat baik kepada masyarakat dan selalu bersedekah. Okey, hal ini kerana apabila kita berbuat baik dan bersedekah kepada seseorang, itu adalah punca rezeki kita. Okey, apabila kita bersedekah, Allah akan bagi kita, Allah akan balas kita dengan sesuatu kebaikan. Itu saja daripada saya. Okey, seterusnya nilai murni yang terdapat adalah berdisiplin. Okay, berdisiplin ni dia contohnya menahan diri daripada mengambil kesempatan terhadap kebaikan orang lain. Okay. Menahan diri daripada mengambil kesempatan terhadap kebaikan orang lain ni contoh dia kita boleh ambil macam kita akan dapat banyak faedah bila kita menahan diri daripada mengambil kesempatan terhadap kebaikan orang lain. Sebab kalau kita selalu sangat mengambil kesempatan, kita juga akan satu hari nanti kita akan mendapat balasan juga, akan mendapat kesusahan lah sebab selalu mengambil kesempatan orang lain kan. Kita kadang tak nampak macam tu lah. Okay, seterusnya adalah rasional. Rasional maksudnya adalah mengambil berat akan keadaan sekeliling dan elakkan daripada menyusahkan masyarakat. Okay, mengambil berat akan keadaan sekeliling dan elakkan daripada menyusahkan masyarakat ni macam sebagai contoh, kita kena ambil berat pasal pasal orang lain juga kita tak boleh nak suka orang lain sebab kalau kita memudahkan kerja orang lain, kita juga akan memudahkan segala urusan kita lah. Okay, itu sahaja daripada saya. Untuk cadangan penambahbaikan, silakan untuk Hidayah untuk terangkan. Okay, ini untuk cadangan penambahbaikan. First, penerapan agama. Itu menjadi Muslim yang banyak berbakti kepada masyarakat. Maksudnya, once kita dah belajar pasal agama ni, kita sharekan agama iaitu ilmu yang kita pelajari dekat semua orang tanpa mengharapkan belas kasihan. Yang kedua, berdisiplin, patuh pada hukum agama dan tidak gunakan nas Al-Quran untuk kepentingan peribadi. Maksudnya, gunakan nas Al-Quran untuk kepentingan peribadi. Maksudnya, gunakan ayat Al-Quran, iaitu ayat daripada Allah untuk protect diri sendiri. Padahal, diri sendiri dah buat salah yang betul-betul terang and then nak protect diri sendiri dengan dengan nas Al-Quran. Itu salah. Macam isu semasa yang dah ada sekarang ni, isu semasa Da'i Said, iaitu dia ajak perempuan keluar malam and then lakukan sesuatu yang buruk. Itu dah terang-terang dia buat perkara yang buruk and ada bukti-bukti yang mengatakan itu adalah betul. And then dia gunakan nas Al-Quran, ayat Allah untuk kepentingan untuk protect diri dia sendiri. Okay, yang ketiga, bantu-membantu, iaitu amalkan budaya bantu-membantu di kalangan masyarakat. Kita sendiri, agama Islam, kenalah jaga imej Islam, iaitu
bantulah siapa-siapa sekalipun walaupun dia bukan Islam. Tapi dengan cara kita sendiri. Maksudnya janganlah nak bantu dia. Contoh orang bukan Islam ni dia nak pergi beli arak. Lepas tu kita bantu dia pergi beli arak. Itu salah. Kita kena tahu batas-batas nak bantu orang macam tu. Batas dia. Ini adalah sumber rujukan yang kami dapat dan artikel yang kami baca untuk membuat presentation kali ini. Jadi sekian saja untuk kali ini dan terima kasih untuk effort kalian. Terima kasih. Okay, terima kasih semua. Terima kasih semua. Thank Terima you. kasih. Terima kasih Haziq, Aiman, Daya. Bye. Bye. Terima kasih Cik Zahirul bekerjasama ya, Cik Zahirul.